hutan sikit. Kita pergi hutan, sedut udara yang segar dekat hutan. Okay. So saya nak, okay, alang-alang Daniel baru masuk. Daniel baca doa. Boleh cikgu. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Amin. اللهم ارزقنا فهم النبيين والحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Amin. بعافية يا أرحم الراحمين. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok tajuk yang ini, iaitu di bawah tajuk kamiran tentu. Kamiran tentu ni sama je dengan sebelum ni yang tak tentu. Okey, kenapa saya kata sama je? Kamu tengok, iaitu hari tu saya dah ajar kamu, iaitu bila dia ni kan, untuk ni, okey, kamiran tak tentu, iaitu kuasa dia bertambah. Kan yang ada C, betul? Ingat lagi? Betul. Semua ni dah ajar. Semua ni dah ajar. Dah ajar semua dah. Okey, semua dah ajar. Jadi yang hari ni mudah je. Kenapa saya kata mudah? Untuk yang ini, kamiran tentu ni sebenarnya apa yang perlu kamu buat, kamu just masukkan nilai saja. Masukkan nilai. Okey. Kat sini contoh ni macam biasa. Okey, cuma bezanya kalau kamu tengok yang ini yang hari tu nampak tak? Dekat simbol ni, okey, dekat simbol kamiran ni tak ada limit. Tak ada nilai kat bawah ni dengan dekat atas. Tapi yang hari ni kamu tengok ada nilai. Ada A, ada B. Yang lain sama je. Cuma apa yang perlu kamu buat, kamu akan ambil nilai atas, masukkan semua dekat X. Kemudian kamu ambil nilai bawah, masukkan semua dekat X juga. Tolakkan. Macam tu. Okey, jadi dekat sini contoh, kita tengok contoh ke-10. Okey, suara saya clear tak? Clear. Okey, so contoh ke-10 kat sini, kamu tengok dia bagi X kuasa 2. Dia bagi kamu 2, 3. Apa maksudnya? Kita ganti, kita buat dulu kamiran. Okey, X kuasa 2 per 2. Okey, X kuasa 2, X kuasa 2 dia akan jadi X kuasa 3 per 3. Kuasanya bertambah 1. X kuasa 3 per 3, kemudian sini 3, sini 2. Maksudnya apa? Mula-mula kita gantikan X dengan 3, jadi 3 kuasa 3 per 3. Tolak, gantikan X dengan 2. 2 kuasa 3 per 3. Kamu dapat 19 per 3. Okey, maksudnya kat sini kita tekan kalkulator lah. Kan, tekan kalkulator. Gantikan X dengan 3. So, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 adalah 27. 27 bahagi 3 atau per 3. Ni per 3. Kemudian dapat jawapan, kita tolakkan. Tolakkan 2 kuasa 3 ialah 8. 8 per 3. Macam tu. Okey, dan awak dapat jawapan. Itu dia kamiran tentu. Di mana kita dapat jawapan. So, kat sini you nak tukar improper, you macam biasalah 19 per 3. Faham? Faham? Boleh? Faham. Okey, yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Iaitu kita akan buat 3x kuasa 3. Kuasanya bertambah. 2 tambah 1. 3x kuasa 3 per 3. 2x kuasa 2 per 2. You simplify. Potong-potong 3. Maka dapatlah x kuasa 3 tambah x kuasa 2. Ambil nombor 4, ganti dekat x. Semua x gantikan. Tolak, ambil negatif 1, gantikan dekat semua x. You tekan kalkulator, dapat jawapan. Faham? Boleh?
Faham. Okey, sekarang saya tunjuk. Boleh. Saya tunjuk kamu cara tekan kalkulator. Kita boleh tekan kalkulator sebenarnya, tapi kalkulator ni hanya untuk semak jawapan. Tak boleh guna dalam peperiksaan. Sebab kalau awak guna dalam peperiksaan, awak akan hilang satu markah jalan kerja. Okey, kamu akan hilang satu markah. Apa yang kamu nak buat, tengok, you tekan ni, nampak tak? Keluarkan tanda kamiran, nampak? Nampak? Nampak. Okey, sekarang tengok dekat soalan. X kuasa 2. Awak tekan alfa, tekan X. X tu dekat kurungan yang tutup, penutup kurungan. X kuasa 2. Okey? Lepas tu tekan koma, letak nombor yang bawah, koma, letak nombor yang atas. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. You dapat jawapan yang sama. 19/3. Tapi macam saya kata, ini untuk semak. Kalau kamu buat macam ni jalan kerja yang ini tak ada, jalan kerja substitute tak ada, dia akan hilang bukan satu tau, 2 markah. Satu, dia nak tengok markah kamiran, satu dia nak tengok kamu substitute nilai. Faham? Boleh ikut? Siapa yang okey, kalau ini, kita tengok soalan B, tekan tanda kamiran, 3x kuasa 2, 3x. X tu alfa, tutup kurungan, keluar huruf X. Kuasa 2. Okey, tambah 2x. X-nya tekan alfa, tutup kurungan. Okey, so you dapat 2x. Tekan koma, ambil limit bawah. Limit bawah negatif 1. Koma, limit atas kita ialah 4. Tutup kurungan. Sama dengan. Dapat 80. Faham? Boleh follow? Faham. Okey. Boleh. Okey. Faham. Sekarang kita tengok yang lain. Asyik suara yang sama je. Okey. Mana suara lain? Tak ada orang apa? Faham. Okey, lagi satu. Okey, dengar ya. Saya akan bagi markah PBD. Selepas ini, awak jangan ingat, oh Adam pandai. Okey, Adam pandai, Adam tak pandai. Markah PBD, awak boleh expect dia punya markah PBD. Kalau Adam ni budak bijak pun, Ali tu budak bijak pun, tapi kalau dia tak respon dalam kelas, PBD awak saya tak akan letak tinggi. Sebab saya nampak ada yang duduk diam. Memang awak pandai. Awak pandai. Tapi awak kena ingat awak ada PBD. PBD awak akan digunakan untuk apply you nanti. Dia bukan sekadar markah peperiksaan. Selama ni mungkin kita ingat, oh kalau budak pandai, nanti markah PBD-nya kena okey. Tak, kami dah diarahkan siapa budak pasif dalam kelas, langsung tak pernah respon. Okey, jadi kalau cikgu panggil macam ni, panggil asyik dengar suara yang sama je. Yang perempuan saya pun dah kenal suara siapa, yang lelaki pun saya dah kenal suara siapa. Jadi orang lain tak bersuara. Awak tak bersuara, markah PBD awak paling tinggi saya letak 3. Biarlah awak punya peperiksaan nanti awak dapat A+ ke, awak jangan marah saya. Okey? Sebab PBD adalah penilaian berdasarkan di dalam bilik darjah. Kalau awak tak aktif, jadi awak tak akan dapat markah. Okey, sebab saya tak nak asyik orang yang sama je. Yang lain pun tak tahu je. Kepanggil lah banyak kali nama pun, awak tak bersuara juga. Okey, so saya tak nak. Saya nak awak sendiri bersuara. Okey, you tengok yang ini pun sama. So kalau awak tengok dekat sini, dia sebenarnya kan komunikasi tu sangat penting. Pelajar sekarang ramai, kenapa tak dapat kerja? Awak belajar tinggi-tinggi, pandai-pandai, A+, semua for flat, tapi awak tak dapat kerja sebab apa? Sebab awak tak boleh communicate dengan orang dengan betul, dengan cara yang baik. Bila orang temuduga kamu tak bercakap dengan betul. Sebab tu tak dapat kerja elok kan? Jadi awak kena biasa kalau bercakap. Okey, ini macam biasa, iaitu kita simplify dulu. You tengok kan, ini dia simplify dulu. Okey, jadi kamu akan dapat, sebelum kamu kamirkan, lebih mudah kita simplify. So, you nampak, X kuasa 3 per X kuasa 2, you dapat X. 2X kuasa 2 per X kuasa 2, tinggal 2. So, yang ini belum dikamirkan tau. Ini baru kita kamirkan, iaitu kuasanya bertambah, kuasa baru bawa ke bawah. 2 jadi 2X. Yang ini kita substitute nilai. Masukkan semua X dengan 2, kemudian masukkan X dengan nilai 1. Okey, sampai sini. Dan sebenarnya kalau kamu takut sebab ramai pelajar akan salah kira dekat sini. Okey, sampai sini awak buatlah tekan kalkulator berdasarkan atas untuk dapat jawapan yang ini. Faham tak? Jadi jalan kerja yang kamu perlu buat di sini, ini buat dulu. Okey, dah sampai sini dapat yang ini. Lepas tu nampak kuasa bertambah, kuasa bawa ke bawah, nampak you substitute.
Okey, sampai sini terus awak tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan terakhir. Itu pun okey. Faham? Jadi kamu gunakan two in one. Kalkulator guna, yang ini pun guna. Okey, yang ini B. B-nya kuasa 4. Kuasa 4 kita gunakan kaedah macam chain rule. Kuasa 4, 4 tambah 1 jadi 5. 5 bawa ke bawah. 2 ni apa? 2 ni adalah hasil dy dx kat dalam. Okey? So, you punya markah di sini dapat, di sini dapat. Sampai sini terus tekan kalkulator untuk dapat yang ini. Jadi yang ni tak nak tunjuk pun tak apa. Faham? Yang saya pangkah tu tak nak tunjuk pun tak apa. Sebab ramai kadang-kadang bila tekan kalkulator tu, kamu tak betul tekan kat situ. Boleh? Boleh. Okey Boleh. dengar tak? Pasal jawapan betul. Macam mana? Macam mana Kalau dah? tunjuk jawapan betul, markah tak tolak lah kan? Tak. Sebab ni, markahnya dekat sini. Yang saya write ni. Yang saya write tu markah. Okey. Dia akan kat sini K1 markah jalan kerja K1 macam tu. K1 tu markah jalan kerja, last kali N1 macam tu. Jadi yang saya letak K tu mesti ditunjukkan. Okey, next kita tengok seterusnya. Okey, maksudnya sebab tu yang kemahiran sebelum ini kena betul-betul okey. Kemahiran apa? Iaitu kamiran. Kamu nak kuasa bertambah, kuasa bahagi. Sebab dekat sini kamu biasa akan confuse dengan tajuk pembezaan. Dengan tajuk pembezaan. Okey? Jadi awak tengok sini. Okey, cuma sebelum saya tak ingat saya dah ingatkan kelas ni atau belum. Okey, kalau awak buat betul-betul SPM awak lama lagi, bulan 3 tahun depan. Lama lagi. Memang ada banyak masa. Kalau contohnya sekiranya berlaku lagi PDPR ke cuti sekolah ke, awak dah boleh belajar sendiri, ulang kaji sendiri. Okey, sebab pastikan jangan ada D dengan E. G tu lagilah jangan. Subjek-subjek yang awak ambil jangan ada D dengan E. Kalau boleh subjek siapa ataupun C pun. C tu okey lagi tapi dia akan berkurangan merit awak. Kalau DE langsunglah awak boleh, contohnya siapa nak sambung ke matrikulasi, kalau ada D atau E boleh pergi matrikulasi, tapi untuk masuk universiti nanti dia nak sekurang-kurangnya C. UiTM tak terima pelajar bahasa Inggeris D contohnya. Okey. Jadi awak tengok kat sini. Okey, dia bagi kat sini. Awak tengok ni dia bagilah. Ni tak nak hafal lah. Tak payah hafal. Sebenarnya kamu masuk je. Maksudnya dia kata kalau atas dengan bawah ni nilai sama, jawapannya kosong. Yang awak kira je lah. Akan memang dapat kosong lah. Okey. So kat sini. Awak tengok. Dia kata A, B. Awak tengok limit dia A kat bawah. Ni kita panggil limit. Apa benda tu? Okey. Okey. Benda tu. Dia ni macam ni tau sebenarnya. Fx ni persamaan. Contohlah, fx tu persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik berbentuk begini. Contoh. Apa A? A tu limit dia dari sini. Ini dari A sampai ke B. Macam tu. Dan kita mencari apa? Sebenarnya kita mencari luas di bawah graf dia. Tu yang kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan. Dia ni sama juga dengan negatif. Negatif kepada dari B. Tadi dari A pergi ke B. Negatif kepada B dari A. Negatif B dari A. Dari B pergi A, tapi negatif dia. So, kalau negatif dia, dapatlah balik yang warna biru. Ini maksud macam ni. Dari A pergi ke B, sama juga negatif kepada B kepada B pergi A. B pergi A, kita ke kiri. Tapi negatif. So, dapatlah balik warna biru. Faham? Jadi maksudnya macam ni. Saya akan bagi contoh. Contoh dia bagi sini 1, 3, fx. Okey, dia tak ada persamaan. Dia bagi jawapannya 6. Jadi kalau saya terbalikkan, dari 3 pergi ke 1, fx, saya terbalikkan, saya akan dapat negatif 6. Tapi kalau saya negatif kepada 3, 1, fx, saya akan dapat 6 semula. Faham? Okey. Okey, ada tak yang tak faham? Yang tak faham tolong angkat tangan. Okay, good. Soalan C. C kat sini dia bagi K fx. So, K ni fx. Sebab fx biasa diberi, K ni kita letak luar. Tak nak letak luar pun tak apa. Okay, tapi kat sini nak mudah, kita letak luar. Supaya fx ni nanti kita ganti nilai. Sebab biasanya fx diberi macam ni. Fx 6. Macam tu. Okay, macam ni. Awak kena, ni fx, ini pun fx. Tapi dia buat dari A sampai B, B sampai C. Maksudnya apa? Dia tambah. Dekat sini, ini C awak. Macam tu.
Okey. Then yang ini yang E pun samalah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, di sini contoh yang ke-12. So kalau awak tengok dekat sini dia kata diberi. Dari 1 pergi ke 3 maksudnya kamu tak payah lakukan kamiran. Dia dah buat dah. Dia dah buat dah dengan persamaannya kita tak tahu. Jadi kita memang tak boleh buat kamiran. Cuma dia kata fx dari 1 sampai 3 jawapannya 4. Dari 3 sampai ke 5 jawapannya 3. Dari 1 pergi ke 3 tapi gx ada dah 12. So kat sini sebenarnya ada 2 graf. Contoh yang pertama macam ni. Fx tu dia buat macam ni. Ini contoh Dari 1 sampai ke 3. Jawapannya ialah 4. Dari 3 sampai ke 5 jawapannya ialah 3. Satu lagi gx. Gx tu apa? Gx tu mungkin grafnya garis lurus. Graf GX dia dari 1 sampai ke 3, dari 1 sampai ke 3 dia adalah 12. Macam tu. So ini awak punya fx, ini awak punya gx. Macam tu. Jadi dia kata dari 3 bagi 1 fx. Fx kita ambil ni, dari 3 pergi ke 1. Kita patah balik. So dapatlah jawapannya negatif 4. Faham? Okey? Okey, faham. Okey. Sekejap Okey, kemudian you tengok yang ini. Dari 1 pergi ke 3. Okey, dari 1 pergi ke 3. Sekejap Sekejap ya. Okey. So yang ini dari 1 sampai ke 3, you tengok dia ada 2. Ada fx, ada gx. So kita pecahkan fx dulu 1 bagi 3, gx 1 bagi 3. Apa fx? 4. Apa gx? 12. So total berapa? 16. Macam tu. Dari 1 pergi 5, maksudnya keseluruhan. Keseluruhan dari 1 sampai ke 5. 1 sampai 5 teruskan. So 4 tambah 3 dapat 7. Faham? Sebenarnya kalau awak tengok nanti, kamiran ni sebenarnya lebih mudah daripada pembezaan. Kamiran sebenarnya lebih mudah berbanding dengan pembezaan. Okey. Cumanya nanti kadang-kadang pelajar confused. Kamir di beza, beza di kamir. Okey. You tengok contoh ke-13. Nampak ni? Dia bagi. Dari 2 pergi ke 5 fx ialah 12. Okey. Kemudian dia bagi kamu yang itu. Sekejap Okey. So kat sini sebab saya sambil ada program sebenarnya ni tu yang saya tengok takut terlepas. Okey, jadi kat sini awak tengok dia kata cari nilai H. Dari 2 sampai 5 H fx tolak 3 sama dengan 51. Okey. Kat sini ada jalan kerja tapi saya tunjuk awak nanti kalau maksudnya awak tengok apa yang saya tulis Awak tengok yang sini sebab kalau awak nak tengok buku teks baik saya tak payah ajar. Okey. Dia punya soalan, ini yang diberi. Soalannya di sini. Dia kata cari nilai H jika. So, you kena buat mula-mula kita tengok. 2 bagi ke 5. Saya dah kata tadi huruf K tadi kita keluarkan. Jadi kat sini H saya keluarkan. Fx. Pisahkan dulu. Tolak dari 2 pergi ke 5, 3. Dx sama dengan 51. H, 2 pergi 5 Fx adalah 12. So, saya gantikan dengan 12. Tolak 3 ni tak ada apa-apa dekat atas ni. Jadi sebenarnya 3 ni kita kena kamirkan. Dia jadi 3x. Masukkan 5 tolak dengan 2 sama dengan 51. 12 darah H, 12H tolak 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Okey. Tolak dengan 3 kali 2, 6. Sama dengan 51. Jadi 12H. Okey, 15 tolak 6, 9. So, you dapat sini negatif 9 sama dengan 51. 12H sama dengan 60. Jadi, H dapatlah 5. Faham? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Jadi, semua tu Boleh. sama. Ni tadi nampak tak? Dia baru nak tunjuk dekat gambar.
Saya dah tunjuk dulu tadi. Okey, saya dah tunjuk. Saya tak payah terang lah. Ni saya dah tunjuk tadi. Okey, jadi apa yang saya nak, sebab sekarang dah pukul 9, nampak tak cepat sangat. Jadi saya harap lepas ni, dia sebenarnya 30 minit je Google Meet. Tapi saya rasa macam, okey kalau terlebih sikit pun tak apa. Tapi sekarang dah pukul 9, saya tak boleh terlebih. Awak nanti cikgu tunggu. So, yang ini saya nak awak buat latihan. Tolong buat dalam buku latihan. Okey, yang ini buat semua. Awak kena buat semua ni. Sekejap je nanti buat. Boleh tak? So hari ni punya latihan 3.5. Okey, hari ni berapa bulan? 17, 18. Kan? 18 bulan 18 bulan 7. 18 bulan 6. Okey, 18 bulan 6. Okey, tolong buat ini semua sekali. Awak buat semua ni. Okey, next class kita bincangkan. Okey, dan next class bila awak dah buat ni, tolong share dekat saya. Tolong share dekat saya. Okey, dan saya akan ambil siapa-siapa punya untuk kita bincangkan sebelum kelas, maksudnya sebelum saya masuk topik yang baru untuk kelas yang akan datang. Faham? Okey, boleh? Faham. Boleh. Ya, ya. Nak PM ke jawapan tu? Ya, awak masuk dalam ni lah Telegram. Kalau PM nanti saya Telegram, saya tahu ada yang kata cikgu kalau Telegram nanti orang tengok jawapan. Tak apalah, dia tengok sampai bila dia nak tengok orang punya jawapan, kan? Awak masukkan dalam Telegram, dalam grup, jangan personal, nanti saya tak terperasan. Okey. Lepas tu tuliskan nama macam hari tu. Faham? Faham. Okey. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Biar Baik, belajar cikgu. sikit tapi betul-betul okey. Okey? Okey, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Syama.